mengangkat darajat daripada seorang hamba pada zahir mata, tetapi diangkat kemuliaan di sisi Allah. Ada seorang hamba beragama Nasrani. Agama Nasrani juga adalah agama sebelum daripada agama Islam. Namun setelah berlaku penyelewengan, diturunkan Al-Quran, maka agama Nasrani tidak lagi dikira. Maka yang diambil ialah sebagaimana yang dibawa oleh baginda Nabi SAW sebagai agama yang tertinggi, iaitu agama Islam. Kalimah la ilaha illallah mengangkat martabat seorang hamba kepada darjat yang tinggi. Keduanya seorang hamba, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah juga seorang hamba yang diperlakukan, sehingga kalau kita lihat bagaimana fadilat ataupun kelebihan beramal, masih ada lagi seperti membebaskan seorang hamba. Walaupun zaman ini dah tak ada hamba, tetapi kenapa hadis itu kita masih mengambil ibrahnya? Nak mengingatkan bahawa hamba yang berada di zaman Arab Jahiliyah, di awal kedatangan Islam, hamba ini bukan yang kita bayangkan. Contohlah, kita ada pembantu rumah, tugas mereka mengemas, membantu rumah, membersihkan, ada tempat tidur, masih dilayan dengan baik. Ada setengahnya dianggap sebagai keluarga. Tetapi hamba di zaman Jahiliyah dan pada awal penerimaan Islam, kedatangan Islam, hamba adalah golongan yang sangat hina, yang diperlakukan kehidupannya. Tidak ada yang lebih diberikan keutamaan daripada seorang hamba, hanya nakkan tenaga saja. Mereka diperlakukan untuk bekerja sekuatnya, dan mereka diperlakukan untuk memberikan kegembiraan kepada tuannya. Sehingga kalau hamba seorang wanita, dia boleh diperlakukan seperti isteri kepada tuannya, tetapi tarafnya masih hamba. Anaknya saja yang dibincangkan dalam fiqh, ada tempat asbab pada lakukan itu sebagai seorang tuan kepada hamba saja. Hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, para tetamu Allah yang dimuliakan sekalian, dalam perjalanan ini insya-Allah kita mengambil pengajaran sedikit-sedikit lah untuk kita mengingat kembali. Saya yakin dan percaya tuan-tuan telah mengikuti kelas-kelas kuliah-kuliah yang dianjurkan di masjid dan surau untuk mengikuti bagaimana disebut sebagai Siratun Nabawiyah, perkembangannya. Jadi mudah-mudahan sesamanya saja kita di lokasi-lokasi yang disebut sahabat-sahabat Nabi, peperangan yang disertai oleh baginda Nabi SAW, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dah sampai ke Masjid Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan ini suatu anugerah pada kita kerana dapat menjejaki kaki bumi yang penuh barakah ini. Jadi tuan-tuan sekalian, jemaah semakin ramai, kita bergerak secara berkumpulan untuk mengambil fadail, keberkatan solat tahiyatul masjid di Masjid Ibnu Abbas 2 rakaat. Sekiranya ada masa lagi, sambunglah lagi 2 rakaat taubah atau 2 rakaat hajat mengikut keperluan tuan-tuan. Kita akan memperbanyakkan sujud dalam perjalanan kita dan akhiri dengan syukur. Itu saja dia, tuan-tuan sekalian. Ini مازلنا جماعة جاهزة، اتصل أنا جيت